Yes, Cikgu Azim sini. So kita sambung apa yang kita buat sebelum ni. Di bahagian 3. Okey, tadi sebelum kita buat ialah kita nak sediakan apur dan PKK. Okey, apur ialah ada hak akaun hasil dan belanja. PKK kita ada aset, liability dan equity milik. Kita tadi sampai ambilan ialah kita ambil ambilan kita ambil kat sini Kita tolak, jadi kita tulis negatif 290. Kalau kamu tulis buat kolom. Okey, itu saja kamu totalkan sum. Kita ganti ke ni. Dan kamu akan dapat 39038. Kita totalkan. Itulah kita totalkan. Kalau ada liability semasa kita tolak tambah liability semasa, tapi tak ada. Jadi kita totalkan. Ini ialah modal akhir. Okey, modal awal tambah untung bersih, tak tolak ambilan. Dia tolak ambilan, kita akan dapat modal akhir. Jadi kalau dalam PKK nilai di sini dan nilai total di sini perlu seimbang ataupun sama, barulah kamu punya betul. Okey, itu saja untuk apur dan PKK. Simple saja. Yang penting kamu ada kefahaman pelarasan ni. Penting kamu ada kefahaman mana kamu nak masuk kat apur, mana kamu nak masuk kat PKK. Okey, mana asset, mana liability, berapa yang kita perlu masukkan, berapa darab berapa. Itu ialah kefahaman yang kamu perlu ada untuk kamu jawab soalan ini. Keseluruhan ialah 25 markah. Jadi 25 markah ni besar tau. Jadi kalau kamu dah ada kefahaman ni, insya-Allah kamu dah dapat A tu boleh sangat. Alright, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Cikgu bagi nombor 3, soalan ketiga. Silakan kita baca soalan dulu. Biasa kalau kamu dapat ini, kamu baca soalan, kemudian kamu go through sekali. Silakan akaun pembekal ABT sinaran, ABT pembekal sinaran ABB pembekal sinaran, ABT B ABT Leo Trading, C akaun belian, D akaun jualan, C akaun buku tunai. Okey, tengok dah baca soalan, kita tahu apa dia nak, baru kita baca soalan. Maklumat berikut diambil dari buku perniagaan Nelly pada bulan Jun 20X3. Kita ada tunai di tangan, tunai di bank, ABT Leo Trading, ABB pembekal sinaran. Jun 3, membeli barang niaga kepada pembekal sinaran bernilai 560. Okey, kita bubuh di ABB. Ni cikgu dah buat ni cikgu buat ni, yang tulis ni cikgu buat sendiri. Cikgu dah buat. Ni ialah Leo Trading, ada pembetulan sikit. Leo Trading menjelaskan hutang. Leo Trading ialah ABT kita. Menjelaskan hutang dengan cek sebanyak 1850 setelah menolak diskaun 150 ABT dan buku tunai. Menjual barang niaga kepada Leo Trading secara kredit bernilai 1900 ABT. Leo Trading ialah ABT. Seterusnya membeli, pasal beli secara kredit, jadi tak ada buku tunai Kalau kita bayar atau kita terima duit berkaitan dengan buku tunai. Ini kita beli menjual barang secara kredit, tak ada berkaitan dengan buku tunai. Membeli alatan pejabat dengan cek, cek kita bayar, buku tunai. Membeli barang dengan tunai, buku tunai. Bayar, buku tunai tapi kita bayar pembekal, jadi ABB dan pembekal, ABB dan buku tunai. Leo Trading ABT kita memulakan barang niaga, jadi ABT. Okey, menjual barang niaga secara tunai, jadi buku tunai. Memulakan barang niaga yang telah luput tarikh kepada pembekal sinaran, jadi dia ialah ABB. Membayar kadar bayaran secara membayar, jadi buku tunai. Memasukkan tunai di pejabat di bank sebanyak 560 buku tunai. Membeli barang niaga secara tunai, barang niaga secara tunai kita rekod di buku tunai. Okey, ingat kita bayar atau kita terima duit secara tunai, kita rekod di buku tunai. Kalau kredit baru ABT atau ABT. Okey, seterusnya kita buat A. Simple saja, kita buat sama-sama. ABB kamu tulis penuh Cikgu tulis ringkas ABB pembekal sinaran. Ni kamu salin je dari sini. ABB pembekal sinaran. Gambar. Okey, kita buat bentuk T. Ada 6 semua. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pecahkan berdua. RM. Okey, seterusnya ialah kita mulakan dengan baki awal. Ni lah baki awal kita ambil daripada buku perniagaan. Jadi baki awal ABB ialah liability. Baki awal kita letak belah kredit, baki akhir kita letak belah debit.
Iaitu 20 X3 Jun. Jadi baki awal ialah Jun 1. Jun 1 ialah baki awal. Baki awal ialah baki BB, baki bawah-bawah. BB ialah bawah-bawah atau baki awal, iaitu sebanyak 3800. Ini ialah liability. Liability, kredit menambahkan liability ABB kita, debit mengurangkan liability atau mengurangkan ABB kita. Seterusnya kita tengok yang berkaitan dengan ABB. Membeli barang niaga daripada ABB. Kita beli barang secara hutang, jadi ABB kita bertambah. Jun 3 pembelian 560. Tengok sikit lagi. Jadi kalau kamu dah buat macam cikgu buat ni, dah senang. Kamu tinggal nak tengok je mana yang ABB, ABB dah. Kalau kamu ni, kamu tanda lagi, tanda right dah. ABB lagi. Ni membayar cek dengan pembekal sinaran sebanyak 3600. Jadi apabila kita membayar hutang kita berkurang ataupun liability kita berkurang, jadi kita akan debitkan dia. X3 iaitu sebanyak Jun membayar cek dari 12 bank. Dengan cek ialah bank sebanyak 3600. Seterusnya kita terima diskaun pula. Diskaun, kita terima diskaun lagi. Menerima diskaun diterima sebanyak berapa? Ni 200. Ini kita wrapkan untuk. Seterusnya ABB lagi, kita tengok ABB lagi. Ni memulangkan barang niaga yang terlalu tarikh. Apabila kita pulangkan barang niaga, dia ialah pulangan belian. Pulangan belian dia akan mengurangkan hutang kita. Contoh, saya ada hutang 1000, saya pulangkan barang RM500, jadi hutang saya berkurang sebanyak RM500. Inilah pulangan belian. Beratkan berapa? ABB 310. Seterusnya tak ada dah. Tak ada, kita tutup account. Simple saja. Tutup. Cara kita nak tutup? Cara kita nak tutup account ialah kita totalkan jumlah. Ingat saya cakap lagi sekali, kita totalkan jumlah yang besar, iaitu sama ada belah debit atau belah kredit. Biasanya ni ialah belah debit belah kredit ni lah yang besar. Okey, kalau tahu kita kira. Okey, totalkan ni ialah jumlah belah kredit. Kita kira jumlah belah debit mana yang lagi besar, kita totalkan jumlah yang besar. Saya kat dia ialah 4110 ialah jumlah di belah debit. Jumlah di belah kredit ialah 4360. Jadi kita jumlahkan jumlah yang besar. Ni kita totalkan jumlah yang besar. Kemudian kita samakan jumlah yang besar. Kemudian langkah terakhir. Ni tak tulis pula. Ni apa ni? Diskaun diterima ni 12 juga. Ni ialah pulangan belian pada berapa? 25. Okey. 30 Jun 30 30 hari bulan Jun kita ada baki hantar bawah atau baki akhir, iaitu nilai yang besar ni kita tolak nilai ni 4360, tolak jumlah, tolak ni. Yes, kita akan dapat 2250. Ni ialah baki akhir kita. Okey, jadi bagus kalau kamu pindah ke sini, iaitu pada Julai 1 sebagai baki awal pula, baki BB. Nilai ni kita ambil, itu je, simple je. Beres, siap. Ni ialah A. Kita buat B pula. B ABT, kamu tulis penuh ABT Leo Trading. Okey, sama juga macam tadi. Okey, so RM. Okey, simple. Kemudian Leo Trading, kamu kena ada kefahaman ni. Leo Trading ialah aset debit menambahkan aset ataupun menambahkan ABT kita, kredit mengurangkan aset ataupun mengurangkan ABT kita. Okey, aset baki awal di belah debit, baki akhir di belah kredit. Jadi baki awal kita ialah ni. Inilah baki awal kita RM2,000. Jadi kita letak belah debit 2000 X3 Jun 1. Baki awal ialah baki BB ataupun baki bawah-bawah, iaitu sebanyak RM2,000. Kemudian kita dah buat benda ni, kita tengok je. Jadi kita kat sini kita masukkan
iaitu Leo Trading menjelaskan hutangnya. Apabila kita Leo Trading telah jelas hutangnya, ABT kita akan berkurang di sini. 20x3 Jun 4, iaitu kita terima dengan cek, iaitu bank lah, terima duit. Seterusnya kita juga terima duit, kita juga beri diskaun, iaitu diskaun diberi. Kita bagi diskaun sebanyak 150. Alright. ABT lagi, menjual barang niaga kepada Leo Trading secara kredit. Jadi apabila kita jual secara kredit, ABT kita akan bertambah, iaitu sini kita tulis jualan sebanyak 1900. Seterusnya membeli alat kan, ni mana ABT lagi ni, Leo Trading memulangkan barang niaga yang tersalah hantar. Jadi dia ialah pulangan jualan. Jadi pulangan jualan akan mengurangkan ABT kita. Okey. Jadi sini 6 berapa hari bulan? 14. Tulis je saya pulangan jualan. Soalan ni selalu ditanya kalau form 4, form 5 pun SPM pun ada tanya soalan macam ni. Simple je, tapi dia akan tanya. Jadi kamu kena ada kefahaman macam saya ni, apa yang saya cakap, saya tulis. Saya cakap tulis, saya cakap tulis. Jadi kamu kena cepat. Okey, dah siap, kita totalkan. Totalkan macam saya cakap tadi ialah kita totalkan jumlah yang besar, iaitu jumlah, kita tengok jumlah yang lagi besar. Okey, kalau ni untuk biasa, kamu tengok dulu jumlah yang lagi besar. Okey, buat juga sama juga macam ni. Cuma kamu totalkan. Okay. Macam ni. Sum. Sikit. Ni di belah debit kita lagi besar, iaitu 3900. Di belah kredit 2300. Jadi kita totalkan jumlah yang besar. Kita samakan di belah yang ni yang kecil. Kemudian kita cari baki akhir 30 hari bulan, baki HB atau bagi hantar bawah, iaitu nilai 3900. Nilai yang jumlah besar ni tolak nilai yang sikit. Okey, tolak nilai ni, nilai ni, nilai ni, dan kita akan dapat 1600 sebagai baki akhir kita, baki akhir ABT kita. Lagi bagus kamu pindahkan kepada sini Julai 1 sebagai baki awal BB. Itu ambil nilai ni. Siap. Ini ialah ABB dan ABT kita. Okey. So kita cukup masa untuk nak buat akaun belian dan akaun jualan. Cikgu akan bagi jawapan untuk akaun jualan dan akaun belian. Nanti cikgu akan provide lah. Alright. So cuba kamu fahamkan, cuba kamu tengok. Yang penting ni ialah kamu kena faham debit kredit. Mana kita nak letak debit kan. First ialah mana nak letak baki awal, mana nak letak baki akhir. Okay, baki awal kalau liability, baki awal liability belah kredit, baki akhir liability belah debit. Asset baki awal belah debit, baki akhir belah kredit. Mana yang menambahkan, mana yang mengurangkan. Liability, kredit menambahkan, debit mengurangkan. Asset, debit menambahkan, kredit mengurangkan. Okey, itu kefahaman yang kamu perlu ada untuk buat soalan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Soalan ni form 4 tanya, form 5 pun akan ditanya. So ni basic kamu perlu faham. Okay, so kita akan kita sudah buat soalan ni. InsyaAllah kita jumpa next video untuk soalan-soalan lain pula. Alright, ada apa-apa soalan kamu boleh DM cikgu, boleh PM cikgu tanya, WhatsApp cikgu, dan cikgu akan terangkan lah. Alright, jumpa next video.